Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberkati majlis kita pada pagi ini. Kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وأعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni kita kembali seperti biasa, insya-Allah pukul 10.30 kita akan bersama-sama untuk membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertamanya, marilah kita mengikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita betulkan niat kita, luruskan niat, bersihkan daripada segala perkara-perkara yang mungkin tidak betul, yang mungkin tidak bersesuaian dengan niat yang ikhlas. Jadi sebelum daripada kita mulakan pada pagi ini, kita sama-sama insya-Allah pagi ni kita campak jauh-jauh. Ada tong sampah depan rumah Hajah Khadijah tu, kita campakkan di situ insya-Allah. Sebelum masuk ke rumah ni, campakkan di situ tadi tu. Kalau belum sampai, campakkan, cari tong sampah, campakkan seolah-olahnya, bukannya nampak kan, tapi kita buang jauh-jauh niat yang tidak ikhlas. Kerana niat yang tidak ikhlas ni akan menjadikan segala apa yang kita buat pada hari ini tidak akan mendapat apa-apa balasan pun. Hanya mungkin akan membanyakkan lagi, menambahkan lagi dosa kita. Kerana riak ini akan menambahkan dosa, terutama apabila kita berbuat satu perkara yang seperti ini, iaitu perkara-perkara yang baik, perkara-perkara untuk mempelajari hadis Nabi, perkara untuk yang sepatutnya kita belajar. Tidak ada orang belajar hadis ni kecuali orang-orang yang nak tahu bagaimana Nabi buat sesuatu perkara, bagaimana Nabi cakap, bagaimana Nabi nak ajar kepada kita. Kalau dulu para sahabat, mereka ini akan berebut-rebut untuk mendengar apa cakap Nabi, apa yang Nabi nak beritahu. Mereka sentiasa ingin untuk bersama-sama berada di tepi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mahu mendengar. Jadi kalau kita sekarang hari ini, insya-Allah kita buat perkara ni adalah kerana untuk mencari keredaan Allah Ta'ala, untuk kita beramal selepas daripada tu. Amalan ada dua jenis amalan. Yang pertamanya amalan dengan fizikal kita, dengan badan kita ni, ada dengan tangan, dengan kaki, dengan. Yang kedua dengan amalan dengan perasaan. Amalan juga kita panggil, tapi amalan perasaan, amalan hati, amalan rasa, amalan emosi. Itu adalah perkara yang susah nak dikontrol. Kita mungkin boleh sembahyang, tapi khusyuk susah nak kontrol ni. Khusyuk ni kadang-kadang dia melayang-layang. Badan, Masya Allah kan, kita boleh beli kain untuk tudung, kain tutup aurat, kain solat, kain kerudung, kain apa lagi sebut, macam-macam kain. Untuk apa? Untuk solat. Tetapi untuk kita kain khusyuk tak ada. Dia tak ada jual tepi jalan tu. Kalau beli ni, insya-Allah awak jadi khusyuk. Itu. Suara putus-putus tak, Ajas?
Kalau tak okey, saya nak cuba. Kadang-kadang. Kadang-kadang dia putus Oh, kalau apa-apa tu tulis di situ lah ke? Tulis pada apa ni? Nanti saya ubah kot. Mungkin ada masalah lain kot. Sekejap ya. Mungkin kena ubah sikit. Sekejap saya cuba ubah, takut terputus sekejap Sekarang boleh dengar sekarang? Dah, okey. Alhamdulillah. Lebih clear, okey. Okey, jadi alhamdulillah itulah saya rasa mukadimah kita untuk pagi ni sebagai peringatan supaya kita belajar ni akan dapat ganjaran sebelum daripada kita beramal lagi. Sebelum daripada kita dah beramal daripada apa yang kita belajar ni. Kita belajar ni sendiri dah dapat pahala, insya-Allah. Okey. Dapat pahala kerana apa? Kerana niat kita adalah betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini insya-Allah kita akan belajar hadis yang ke-19 hari ini. Hadis yang ke-19 muka surat saya ialah 86. Saya harap betul muka surat saya. Muka surat 86. Betul aja Kita berhenti pada nombor 1 hari itu. Pokok perbincangan hadis nombor 1, Allah akan memelihara din dan iman kita dari syubhat yang menyesatkan dan perkara-perkara yang haram. Situ betul 78. Oh, tapi mungkin muka surat berbeza tapi poin betul kot. Betul tak Saya just nak. Ya. Betul menjaga hak Allah, Allah akan menjaga kamu. Okey, betul. Kita akan masuk nombor 2 insya-Allah. Pertolongan dan bantuan Allah kepada orang yang bertakwa. Betul muka surat mungkin tak sama lah kot. Nantilah saya cari. Hadis yang ke berapa kan? 19. Jumpa aja. Lurus. Betul. Betul. Lurus. Lurus. Saya pun cakap lurus jugalah. Okey. InsyaAllah hari ni tak kira lah muka surat tu tak penting. Yang penting poin kita. Poin apa yang kita nak discuss hari ni, iaitu perkara yang kedua yang kita nak baca pada hari ni, pertolongan dan bantuan Allah kepada orang yang bertakwa. Hadis hari ini ialah hadis yang kita recall balik. Hadis iaitu Ibnu Abbas yang menaiki keldai bersama dengan Nabi SAW. Dia berada di belakang Nabi di atas keldai tu. Kemudian Nabi mengajar dia di atas keldai tu. Maknanya Nabi mengajar walaupun dalam apa ketika saja. Belajar bukan mesti dalam Google Meet saja. Bukan mesti di rumah Hajar Khadijah saja. Maknanya dalam kereta pun belajar. Itu yang cantik kan. Ajar Nabi nak mengajar kita tu. Maknanya kalau nanti kita pergi ke mana-mana, kita naik kereta, kita gunakan masa dalam kereta untuk belajar. Kalau kita sambil berjalan pun, kita belajar di situ. Nabi sentiasa ajar para sahabat walaupun di mana-mana saja berada. Moga-moga kita dapat belajar something lah di situ. Jadi apakah yang diajar oleh Nabi? Nabi memanggil ke Ibnu Abbas tu dengan panggilan dia yang manja, lai dia kata. Kemudian dan dia pun beritahulah kan, ihfazillah yahfazka, ihfazillahu tajidhu tujahaka, dan seterusnya yang kita telah baca pada minggu lepas, iaitu jagalah Allah, Allah Ta'ala akan menjaga kamu. Kesimpulan dia, Allah Ta'ala ni Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kalau seorang hamba tu dia buat sesuatu benda, maka Allah Ta'ala akan balas kepadanya. Okey, jadi hari ni kita tengok seterusnya apa? Pertolongan dan bantuan Allah kepada orang yang bertakwa. Hendaklah sentiasa menjaga hak Allah pada diri dan keluarga supaya sentiasa menepati Quran dan Sunnah. Itu yang dikatakan sebagai menjaga hak Allah. Hari itu ada tanya banyak. Ada orang mesej saya, ada orang mesej suara, ada mesej, ada tulis. Terima kasih lah. Kalau tak sempat nak tanya di sini, boleh hantar mesej insya-Allah. Nanti saya jawab lah. Kalau saya tapi kalau lambat sikit minta maaf. Jadi yang Allah disebut sini, kita mesti jaga hak Allah. Nak jaga hak Allah tu macam mana? Pada diri dua tu, pada diri dan keluarga. Kerana apa? Dan diri dan keluarga, ya, itu mesti tu.
Sebab dalam Quran kata ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan jagalah keluarga kamu. Maksud keluarga ni maknanya bukanlah ertinya keluarga kita ni kita kena jaga family saja kan. Tapi yang pertama dan utamanya jaga family kamu, maksudnya tu kan. Bukan orang lain tak perlu jaga juga orang lain. Maknanya jaga juga tu ialah maknanya kalau orang lain buat maksiat, kita pun akan dikenakan juga dosa kalau kita tidak menegur. Tapi yang family ni dia lebih dahsyat lagi. Family ni maknanya kena kontrol, sebab kita boleh kontrol orang yang kita boleh kontrol, kita mesti kontrol. Sebab itulah kalau kita ada sekolah, kita buka sekolah, kita boleh kontrol guru-gurunya. Itu sebab company kita. Kalau kita ada company, kita boleh kontrol pekerja-pekerjanya. Orang bukan Islam, dia kontrol pekerja dia. Orang bukan Islam, dia kontrol minta maaf. Orang bukan Islam, dia setengah-setengah negara kan. Orang bukan Islam, kalau dia ketua negara, dia boleh paksa orang Islam tak pakai tudung contohnya. Ada setengah negara tak boleh pakai tudung kalau mau kerja, ataupun mau pergi sekolah dia tak boleh pakai tudung. Tu ada negara di Eropah macam tu kan. Adalah setengah-setengah negara Eropah tu, tak sebut nama. Tapi kalau orang Islam, katakan syarikat Islam ke, macam contohnya ada syarikat kapal terbang kan, kalau nak bekerja dengan kapal terbang dia, nak jadi pramugari, mesti pakai skirt contohnya. Contoh, dia boleh wajib kan. Tapi kalau cuba kata ada orang Islam memiliki kapal terbang, katakan paksa orang yang mau bekerja dengan saya mesti pakai tudung, kata mesti akan jadi isu dalam dunia ni. Habis satu dunia, CNN datang, BBC datang untuk buat berita lah kan. Saya akan berita bahawa ada satu syarikat ni dimiliki oleh Hajah Khadijah Yusron. Dia telah memaksa pekerja dia. Dia kata memaksa. Yang memaksa tak pakai tudung tu tak apa, memaksa pakai skirt tak apa. Tu contohnya. Tapi bila kita memaksa pakai tudung, dia kata tidak ada hak kebebasan, human right lah, macam-macam. Tu manusia lah ni. Pandai dia. Nak ni. Jadi kita ni kena jaga hak Allah. Bila orang tu dalam kawasan kita, dalam genggaman kita, dalam lingkungan kita, dalam kuasa kita, kita mesti jaga hak Allah pada kita dan juga pada mereka, supaya tepat dengan Quran dan Sunnah. Itulah. Yang kedua, B, dalil bantuan Allah bersama dengan orang yang bertakwa ialah kisah Nabi Musa dan juga kisah Nabi Harun bersama dengan Firaun. Nak tunjukkan Allah Ta'ala ni bersama-sama dengan Nabi Musa. Walaupun kita lihat Nabi Musa ni sebagai contohlah tu, sebagai seorang Nabi kan. Walaupun kadang-kadang kita tengok ada Nabi-Nabi ni mereka ni macam seolah-olahnya macam Allah biarkan. Biarkan maknanya membiarkan mereka ni macam dibuli, diperbodohkan, macam-macam kan, dihalau dan sebagainya. Sebenarnya bukan Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala tahu. Dan cuma Allah Ta'ala nak menguji hamba-hambanya, nak menguji nabi-nabinya, nak memberi ajaran kepada kita semua, iaitu umat Nabi Muhammad SAW ni. Bila kita baca Quran, rupanya Allah Ta'ala ni bukan tak tahu, rupanya Allah Ta'ala ni nak test kita sebenarnya. Allah Ta'ala buat orang tu jadi orang memperbodohkan orang Islam, orang mempermainkan agama. Kita ni seolah-olahnya macam Allah Ta'ala nak uji kita ni buat apa, gitu kan. Jadi seperti Nabi Musa, Nabi Harun bersama Firaun. Tengok last mana Firaun masuk dalam laut mati macam tu tu Allah Ta'ala akan bantu. Nabi Musa alaihissalam ni, Nabi Musa bersama dengan umat dia tu, dengan Bani Israel di tepi laut, sampai ke laut, di belakang tu Nabi Musa, Firaun, di depan ni laut, tak boleh lari dah kan. Jadi nak lari ke mana? Jadi pada masa itulah Allah Ta'ala kata, ya Musa, pukul tu, idrab bi'asakal hajar tu. Allah Ta'ala kata pukul laut tu dengan tongkat kamu. Kalau ikut biasa, undang-undang biasa, tak adalah kan, tak pukul laut dapat apa kan, gitu. Tapi tengok kan, Allah Ta'ala kuasa. Nabi Musa berkata kepada kaum dia, kepada Bani Israel. Bani Israel kata, matilah kita hari ni Musa, mati kita ni, tak ada can dah ni.
Nabi Musa kata apa? Yakin dia kata tak, inna ma'iya rabbi sayahdin. Dia kata bersama dengan aku ada Allah kan, dia mesti akan tunjukkan jalan dia. Tu contoh kan, keyakinan. Jadi kita yakin insya-Allah, sebagaimana yakinnya Allah Ta'ala akan membantu kita. Kemudian Nabi Musa bersama dengan Abu Bakar di Gua Sur. Ayat 40 surah At-Taubah, insya-Allah sahabat-sahabat semua boleh refer pada ayat ni kan. Tapi ringkasan ceritanya, Abu Bakar ni masuk dalam gua, tengok dah kan orang-orang kafir tu dah sampai keluar gua, nampak kaki. Cuma sebab gua tu dia pintu dia rendah sikit. Kalau nak tengok bawah tu dia kena macam tu. Dia kena turun sikit, paras pinggang, dia kata pinggang. Paras perut lah, bawah pusat tengok sikit barulah nampak. Tapi Allah Ta'ala tahan. Allah Ta'ala binakan. Dalam setengah riwayat kan dia kata ada sarang laba-laba. Tapi cuma riwayat ni tidak kuat lah. Tidak begitu kuat. Tapi tak mengapa. Ada riwayat lagi kata burung tu dan sebagainya, itu kurang kuat lagi lah. Kita jangan ambil lah cerita tu, walaupun tak, kita ambil sarang laba-laba tu. Itulah yang paling adalah dalam sejarah. Tapi nak katanya, siapa yang menahan? Yang menahan orang kafir tu daripada menjenguk bawah tu? Allah Ta'ala. Jadi sebab tu Abu Bakar dah menangis lah. Nabi kata, wahai Abu Bakar, awak fikir kita ni berdua saja ke? Allahu salisuhuma, dalam Quran katakan Allah ada yang ketiga. Maknanya kita tidak berdua, kita ni ada Allah. Oleh kerana ada Allah, Allah Ta'ala akan memelihara kita. Itulah jadi maknanya surah At-Taubah ayat 40. Dan juga yang lain, Al-Mujadalah, banyaknya kan. Jadi bacalah sendiri insya-Allah. Itu jadi nak tunjuk semua tu memang penuh kisah Nabi-Nabi, kisah Nabi-Nabi terdahulu dengan apa? Bantuan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi insya-Allah kalau kita bertakwa, memang banyak ayat Quran yang akan menceritakan kepada kita bahawa Allah Ta'ala ni akan membantu orang-orang yang bertakwa ni, insya-Allah. Seterusnya ialah meminta pertolongan hanya kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Maknanya apa ni, dalam hadis ni, ni saya kita tengok kat atas kan, dalam hadis tu ataupun kita nak share, boleh juga kalau saya nak share. Kalau boleh saya share, saya cuba share sekejap Silakan Ustaz, share saja Ustaz. Share lebih tu kan, nampak sikit saya baca di mana. Sekejap nampak Ya Ustaz. Okey, alhamdulillah. Ni hadis kita tu, hadis yang ke-19. Jadi di mana ni tempat yang kita baca hari tu. Yang sekarang dia nak wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Itu dia poin yang nak itulah sekarang ni. Jadi kita tengok sini, topik dia ialah ni, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Bagaimana kan? Dia ada dua dalam hadis tu kan. Wa iza sa'alta, bila kamu minta, wa iza sta'anta, bila kamu minta pertolongan. Kita tengok sini penjelasan sikit sini. Memohon pertolongan dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat adalah wajib ke atas orang muslim. Memohon pertolongan dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat adalah wajib. Tu. Iaitu kita ni mesti minta. Supaya apa kan? Kita ni dapat terus berada dalam agama. Supaya kita minta kepada Allah kan. Iaitu apa minta kepada Allah? Allah Ta'ala ajar kita dalam Al-Fatihah tu kan, ayat yang kelima, ihdina. Ihdina tu artinya ya Allah tunjukkanlah aku. Ihdina ni maknanya minta hidayah kan. Minta hidayah ni kita sebut hari tu ada dua jenis hidayah. Yang pertama nama dia hidayah al-irsyad, nama dia. Yang kedua nama dia hidayah at-taufiq. Taufik kan. Saya tulis lagi lah sini ni ada whiteboard. Whiteboard cantik Jadi mula-mula tulis bismillah dulu Nampak aja Nampak? Bismillah. Pendek je lah, tapi pendek. Okay, jadi hidayah ada dua jenis hari tu. Nombor satu hidayah irsyad, nama dia. Tak tahu lah kalau kecil sangat, kecil ke besar ke, tulisan ni nampak tak nampak kan. Kalau tak nampak kena besarkan skrin tu supaya nampak. Kalau telefon kecil lah
Kecil Ustaz. Kecil? Guna telefon ke guna komputer? Saya guna komputer. Kedepankan dan Ustaz punya buat tu ke kamera sikit. Ataupun tu kena klik kan supaya gambar buku tu jadi kecil, gambar ni jadi besar. Sekejap dia boleh tukar-tukar rasanya. Cuba okey, jadi hidayah ni ada dua. Hidayah, yang pertama hidayah irsyad panggil. Irsyad ni tunjukkan, maknanya tunjukkan. Hidayah ni tunjukkan juga, bahasa Melayu kan. Bahasa Melayu susah juga sikit. Minta hidayah ni, minta Allah Ta'ala tunjukkan apa? Irsyad ni supaya nampak mana yang betul, mana yang salah. Itu, ni irsyad. Yang kedua hidayah ni nama dia hidayah taufik. Artinya ialah supaya Allah Ta'ala campakkan kepada hati kita ni, hati kita ni, supaya ingin untuk mengikut yang baik tu. Jadi ada dua lah. Kadang-kadang bila kita dah belajar, kita dah nampak mana betul mana salah, itu nama dia irsyad. Tapi kalau kita dah belajar, tak semesti kita ikut yang mana baik yang buruk tu kan. Kadang-kadang dah belajar dah, tapi tak buat-buat, tak ikut-ikut juga kan. Itu nama dia taufik tak ada, irsyad dah ada. Jadi Alhamdulillah hari ni kita belajar ni irsyad. Taufik ni harapkan kita dapatlah selepas benda ni. Harapnya. Jadi insya-Allah kan, yang kelas kita ni, kelas tani ni dia banyak sini. Di sini adalah sikit-sikit kan. Tapi nanti kena usahalah sama-sama supaya taufik ni, ini macam-macam ni. Tapi apa-apa pun dua-dua ni adalah Allah Ta'ala, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi pertolongan kepada kita dengan hidayah. Itulah maksud hidayah. Itu Fatihah. Okey, yang pertama tu. Yang keduanya B tu, B. Orang Arab panggil ba. Kita orang Melayu panggil B. Alif, ba, tak. Itu orang Arab panggil. Meminta hanya sini saya baca sini sekarang. Meminta hanya kepada Allah adalah dikira sebagai ibadah. Tengok rupanya meminta kepada Allah ni sebagai ibadah. Macam mana pula? Contohnya meminta kepada Allah ni apa yang kita minta? Iaitu kita berdoa kan. Kita berdoa pada Allah. Ibadah ni banyak jenis. Ibadah ni ialah ada ibadah ada ibadah khusus. Ibadah khusus ni seperti sembahyang, puasa, zakat, haji kan. Tapi yang kita tahunya ibadah khusus ni ialah sembahyang, puasa, zakat. Itu popular. Yang popular macam tu. Tapi banyak lagi ibadah khusus. Ibadah khusus contohnya kita membaca Quran, ibadah khusus kan. Kita sebab itulah bila kita membaca Quran ni ada adab-adabnya, ada cara-cara kan. Yang baik, yang tak boleh, yang boleh. Contohnya Quran, mushaf kan. Kita tak boleh letak di bawah. Letak atas lantai tak boleh. Mesti ditinggikan. Dia tak boleh kita letakkan perkara lain atas Quran tu. Kalau ni ada mushaf, kita letakkan buku lain atas tu, tak boleh. Kita mesti letak Quran tu paling atas. Tu ada adab dia. Setengah ulama kata kalau kita letak Quran atas lantai boleh jadi haram. Sebab apa? Itu seolah menghina Quran tu. Jadi kita tengok dulu orang-orang tua dulu masa belajar lah, saya dulu masa belajar pun dia mesti ada, dia panggil tu rehal tu kan, rehal kayu tu. Dulu rehal kayu tu macam tu, bentuk dia macam X macam tu. Dia boleh lipat dia jadi macam tu. Sekarang ni cantik lah rehal tu. Rehal juga, yang pentingnya dia angkat Quran tu tinggi. Tu kan, itu adalah betul tu maknanya. Mesti jaga. Okay. Jadi disebut sini ialah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tilawah Quran, kita berdoa, tu semua ibadah tu. Bila ibadah artinya apa? Itu adalah maknanya satu benda yang kita dapat pahala daripada Allah. Jadi meminta hanya kepada Allah dikira sebagai ibadah. Meminta lain daripada Allah tak ada ibadah. Tak jadi ibadah. Dan boleh jadi syirik kalau minta kepada lain daripada. Contohnya minta kepada lain siapa? Minta kepada pokok ke? Ada orang minta dah lah nombor ekor kan. Adalah kan main tu nombor ekor judi tu kan. Minta kepada pokok pula. Ya pokok, berilah nombor kepada aku yang betul supaya aku ni nak ni nombor, main apa ni, main toto, main apa kan. Okey, magnet ni. Seterusnya dicap oleh Allah orang yang tidak memintanya sebagai takabur. Allah Ta'ala marah kan kepada orang yang dalam surah Ghafir tu,
ayat 60. Kita boleh tengoklah insya-Allah bila kita sebut number-number tu, surah Ghafir ayat 60, maknanya minta kepada kita supaya refer lah kepada tu kan. Saya tak bacalah kan sebab tak makan masa, jadi kita tulis itu, iaitu ayat tu menunjukkan apa? Iaitu siapa yang tak minta kepada Allah ni, yastakbaru an ibadatih, dia tu orang yang takabur, maknanya dia tak mahu minta pada Allah. Habis tu nak minta pada siapa? Tengok-tengok dia minta kepada manusia. Tu tak boleh kan, minta pada manusia tapi tak minta pada Allah. Bukan ertinya tak berusaha. Usaha mesti, tetapi minta kepada Allah tu nombor satu. Kalau kita berusaha pun, kita contoh kita sakit, usaha pergi makan ubat, usaha nak elakkan daripada pergi vaksin contoh, itu usaha. Orang terima vaksin tak terima vaksin saya tak tahulah kan tapi orang yang nak berusaha terima vaksin, tu dia berusaha, dia kata. Lepas tu tapi mesti yakin kalau Allah Ta'ala tak izin, tak mungkin sihat juga, tak selamat juga. Allah Ta'ala berkuasa. Tu keyakinan mesti betul. Kemudian seterusnya C, larangan meminta sedekah. Meminta sedekah. Berhajatnya seorang hamba hanya layak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta sedekah ni, kalau ikutnya kan, maknanya kan meminta sedekah ni tak bagus. Meminta sedekah kan ada orang minta sedekah setengah tu kaya-kaya, kita tak tahulah, ada mungkin betul-betul berhajat kan. Tapi kalau meminta sedekah ni kan menjadi profession, banyak tempat orang yang dia tak sakit pun, cuma meminta sedekah, itu profession tak betul. Sebab dalam Islam dia tak benar kan, kita ni meminta. Tetapi kalau meminta terpaksa, itu cerita lain lah kan. Ni kalau meminta suka, memang meminta tu tak bagus. Berhajatnya seorang hamba hanya layak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bersabar di atas takdir dan tetapkan pendirian. Sini bersabar atas takdir. Yang kita sebut tadi tu, kalau kita sekarang ni Allah Ta'ala dah takdir dah, penyakit dah datang negeri kita kan, jadi kita bersabarlah, jangan marah-marah kan. Apalah celakalah, aku nak bersabar. Orang zaman dulu pun, zaman Nabi dulu pun, zaman sahabat, mereka ada kan, mereka ada mereka ada sakit taun seperti kita juga. Kalau kita kata zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ada sakit taun, beribu-ribu sahabat yang mati. Bukan seorang dua orang, kita baru 300 kan, 300 tak sampai lagi, kita sikit baru 10 orang kan, belah orang, kita sikit lagi. Kalau di Malaysia ni banyaklah mati kan, tapi ini ribu-ribu zaman sahabat dulu yang mati. So kena bersabarlah kan, takdir Allah Ta'ala, dan berusaha dan tetapkan pendirian pada hari bertemu Allah. Jadi kita masuk pula kepada yang keempat ni, banyak poin-poin dalam hadis ni memang sangat banyak. Jadi kalau siapa nak tanya soalan tu, insya-Allah kan boleh, saya rasa boleh tulis itu. Tu terima kasihlah. Saya pula tahu, tapi keluar nama tu Cik Manis ada keluar. Ada nama Rafi'ah, ada nama Niksum, tu betul lah tapi Cik Manis ni tak tahulah siapa yang Cik Manis. Dia keluar nama pada saya Cik Man. Saya Ustaz Mukhlisah. Nama saya. Dia keluar situ Cik Manis, saya mana tahu. Terima kasih. Itu sebab komputer ni jangan punya tak apa. InsyaAllah kita pergi pula kepada ni, poin nombor 4 ni. Beriman kepada qada dan qadar. Dalam hadis ni yang mana satu? Kita tengok hadis ni, iaitu ni. Ni wa'lam ni. Ni semua ni sampai habis tu, semua tu adalah berkaitan dengan bukan silap tu. Start sini. Sinilah. Start daripada ni. Ni wa'lam ni. Wa'lam tu sampai ke bawah ni, semua tu adalah satu poin lah. Poin dia ialah iaitu percaya kepada qada dan qadar. Tu manalah ni beriman kepada qada dan qadar. Jadi kita tengok sini Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan takdir ke atas semua makhluknya 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi.
Ni hadis dia. Kena faham sikit betul-betul hadis ni, takut salah faham hadis ni. Ada perkataan sini dia kata Allah Ta'ala tetapkan takdir kan. Bila Allah Ta'ala tetapkan takdir ni? 50,000 tahun. 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ni hadis riwayat Muslim. Memang confirm lah hadis ni betul. Hadis ni betul. Hadis sahih. Dan dia sebutkan 50,000 tahun. Jadi seolah-olahnya ada masa lah ni. Ada masa kan. Tetapi yang kita semua tahu, bukankah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak bermasa? Maksudnya kalau 50 tahun maksudnya ada masa. Kan kita selalu sebut dalam bahasa Melayunya, kita kata apa dalam bahasa Melayu dipanggil dari azali. Bahasa Melayu cakap dari azali. Apa maksud azali tu? Azali ni maknanya satu yang kekal dulu tu, daripada awal-awal lagi. Bila awal ni? Kita ada dua benda yang mesti beza. Dua benda. Yang pertama ialah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu Allah artinya Allah Ta'ala dah tahu bagaimana akan berlaku, bila akan berlaku, begini dan begini. Itu satu ilmu Allah. Allah Ta'ala ni alim, Allah Ta'ala ni alim, Allah Ta'ala ni alam. Allah Ta'ala tu dalam Quran sebut kan. Yang kedua, Allah Ta'ala telah menyuruh malaikat untuk menuliskan pada Lauh Mahfuz dengan kolam. Menuliskan, Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat supaya tuliskan. Yang tulis inilah yang dikatakan 50,000 tahun. Gitu sebelum daripada mana? Ciptaan langit dan juga bumi. Jadi ertinya dia ada dua peringkat lah kan. Peringkat ilmu Allah, peringkat yang ditulis tu. Gitu. Lepas tu berlaku. Itulah nama dia qada, nama dia qadar. Gitu. Qada ketetapan, qadar ni apa yang berlaku. Ataupun setengah ulama kata terbalik. Itu. Qadar tu ialah ketetapan, qada itu apa yang akan berlaku. Terbalik kan, mana-mana tu tak apa, insya-Allah. Yang pentingnya jangan confuse maknanya. Ada orang cakap macam ni, ada orang cakap macam ni, tak apa. Sebab dia ada berbeza pendapat sikit. Di antara Abu Musa Abu Hasan Al-Sy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Dua mazhab ni, dua orang ulama ni dia ada beza pendapat sikit. Sebenarnya qada mana, qadar mana. Kita jangan pening-pening insya-Allah. Sebab apa? Dua-dua tu ialah suatu perkara yang memang Allah Ta'ala tetapkan, dan apa yang Allah Ta'ala tetap tu dia akan berlaku. Bila berlaku, itu nama dia qada dan qadar. Ni ketetapan, ini yang berlaku. Jadi dua tu, satu tu qada, satu tu qadar. Okey. Jadi Allah Ta'ala dah tuliskan ni bila? 50,000 tahun. Tapi pengetahuan Allah, dia tak ada masa. Dia tak ada limit. Dia tak ada makna 10 tahun, 1,500 tahun, 1,000 tahun, tak ada. Sebab apa? Pengetahuan Allah ni memang tidak bermasa. Masa tu ciptaan Allah. Macam mana dia nak tetapkan oleh masa? Sedangkan masa itu sendiri adalah makhluk kan. Gitu. Jadi sekarang ni kita tahulah kan, kita ada dua peringkat. Ilmu, kemudian tu tulis pada Lauh Mahfuz, dan kemudian berlaku. Kenapa pula macam tu? Nanti ada masanya, nanti insya-Allah kita akan cerita ada masa, tunggu masa dia. Seterusnya kita tengok. Jadi saya go through je ni go through supaya tu hadis yang pertama. Yang kedua, makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah ialah qalam. Qalam tu makna pen, qalamun. Qalamun. Gitu. Bahasa Melayu qalam juga dipanggil kalam. Dululah masa kecil-kecil dulu kita panggil kalam. Orang sekarang ni panggil pensel. Kalam ni boleh padam tapi tu janganlah bahasa pening-pening bahasa nanti. Okey, makhluk yang pertama disebut sini, makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah Taala. Sebelum cerita apa-apa lagi, Allah Taala ciptakan kalam. Kemudian dikatakan kepadanya, tulislah. Allah Taala kata, kalam, tulis. Tulis apa? Itu. Maka ia pun menulis sejak saat itu sehingga hari kiamat. Jadi kerja dia menulis. Jadi apa yang ditulis, semua benda yang akan berlaku dia akan tulis. Gitu itu riwayat Ahmad. Jadi ada orang bertanya banyak kan tentang isu ni. Sebenarnya maksud dia apa? Jadi satu perkara yang menarik lah kan, yang ulama-ulama sebut, iaitu dalam isu qada qadar ini kita jangan banyak confuse pening-pening.
Kita hanya belajar apa yang ada sebut dalam hadis saja sudah cukup lah. Kalau kita rasa berfikir lebih-lebih sikit, nanti jadi pening kepala. Pening kepala ni akan menyebabkan takut rosak iman. Lepas tu qada dan qadar ni, bila ada orang zaman Sayyidina Umar dulu, orang banyak-banyak bercakap, dia sebat. Apa? Cerita pasal sebat qada dan qadar, jangan bincang. Dia tak benar kan. Sebab apa? Takut rosak akidah. Sebab apa? Takut nanti, yelah kan kita rasakan nanti, kenapa pula macam ni? Kenapa pula macam ni kan? Minta maaf sangat. Okey. Jadi seterusnya, habis nombor B ni. Nombor C, tidak akan ditimpa seseorang hamba dari kebaikan atau keburukan kecuali apa yang telah ditakdirkan ke atasnya. Dalilnya ialah surah At-Taubah ayat 51. Itu contoh salah satu daripada dalil. Banyak lagi ayat-ayat lain yang menunjukkan perkara yang sama, iaitu tak akan berlaku apa-apa kepada seorang manusia tu, sama ada benda baik, benda buruk ke, tak mesti perkara itu telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Maknanya kalau tak takdir Allah, dia tak akan berlaku. Ada orang bertanya, dia kata habis tu perkara yang buruk pun Allah Ta'ala takdirkan. Jawapan dia pada hakikatnya betul, pada hakikatnya. Cuma dari segi adab, kita tak boleh berkata adabnya, kita berkata macam mana? Saya mencuri sebab Allah Ta'ala takdirkan saya mencuri. Dari segi hakikat, betul tak betul? Tapi dari segi hakikat betul. Adabnya salah bila kita berkata aku buat jahat ni kerana Allah Ta'ala yang telah menetapkan aku buat jahat. Ada seorang telah mencuri di zaman Sayyidina Umar, dan dia bila dibawa ke mahkamah, yang kita cerita hari tu saya rasa, lalu dia telah dihukum lah kan, dihukum nak dipotong tangan dia lah kerana dia mencuri. Sebelum daripada dipotong, dia berkata, kamu tahukah kenapa aku ni mencuri? Mereka kata, manalah aku tahu kan, kau nak mencuri, memang kau mencuri kan, betul mencuri, tapi kau tahu aku ni mencuri kerana takdir Allah lah yang telah menetapkan aku mencuri. Sayyidina Umar suruh potong tangan dia, dan Sayyidina Umar suruh sebat lagi, dia tambah lagi. Sebab apa? Nama dia berhujah dengan qada dan qadar. Tu berhujah, maknanya menggunakan qada dan qadar tu sebagai alat untuk mengelak daripada dihukum adalah merupakan satu kesalahan. Satu yang tak patut, tak boleh. Awak ni pandai-pandai kan. Gitu. Okey, habis. Jadi itu kita masuk nombor 5. Mengingati Allah ketika senang, Allah akan mengingati kamu ketika susah. Ni lagi tambahan lagi perkara-perkara yang berkaitan. Ingat pada Allah ketika senang, moga Allah Ta'ala ingat kita ketika susah. Bila kita senang, kita banyak harta. Bila kita senang, kita sihat. Bila kita senang, tak ada masalah dalam hidup kan. Tu senang lah. Senang, happy kan. Jadi bila happy ni, manusia ramai lupa pada Allah. Tapi bila sakit, dia banyak pula ingat pada Allah kan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Duduk hospital baru ya Allah. Tapi duduk di rumah ketika duit banyak, ketika sihat, tak ya Allah. Tu barulah ya Allah. Jadi oh my God kan. Oh my God, orang putih tu jangan fikir itulah jadi kata-kata yang macam setengah-setengah orang Islam kan. Setengah orang Islam insya-Allah, tapi tak tahu apa maksud insya-Allah awak sebut ni. Insya-Allah tu ertinya saya ni tak akan mampu untuk laksanakan apa yang awak yang saya janji ni, tetapi saya akan cuba sedaya upaya, tetapi semuanya adalah akan kalau Allah Ta'ala izinkan baru akan saya dapat lakukan. Itu maksud dia kan. Kalau orang Islam semua bercakap tu, tapi orang Islam sekarang insya-Allah tu macam boleh datang tak? Boleh datang? InsyaAllah. Kadang-kadang tak masuk dalam hati pun insya-Allah. Jadi OMG sekarang tu pun Tuhan tak ada pun. Orang barat tu setengah tak percaya pada Tuhan pun, atheist, tapi oh my God juga. Tu cara cakap je. Jadi kita tak macam tu lah insya-Allah kan. Ni ingat Allah Ta'ala. Bila kita ni sakit, kita ingat pada Allah. Supaya apa? Allah Ta'ala kata jadi apa ni, kita ingat pada Allah ketika kita ni bukan sebut maksudnya sebut tu kan. Mengingat Allah ketika susah ni, Allah Ta'ala ingat kamu ni, artinya Allah Ta'ala akan bantu kamu. Itu caranya ialah dengan melaksanakan. Ni cara-cara dia.
Yang kata ingat-ingat tu bukan ingat je kan. Caranya ialah dengan melaksanakan kewajipan dan meninggalkan larangan ketika senang, aman, sihat, kaya dan kuat. Ketika semua ada. Harta ada, sehat ada, badan sehat, masa ada, semua ada, keadaan pun aman damai. Jadi kita kadang-kadang lupa pada Allah. Lupa nak buat perintah Allah kan. Sebab sehat. Tu sehat terus nak pergi berlari sana, pakai seluar pendek kan, macam-macam. Dan sebab sehat lah. Sebab dah, contoh lah kata, kalau ada duit, terus lah membazir sana, membazir sini kan, contoh kan. Dah lupa pada Tuhan itu tak betul jadi kena laksanakan. Sama je kita ni, ada duit sikit ke tak ada duit ke kan, sepatutnya ialah bukan sama, maknanya nak makan tu tak apa, tapi jangan buat benda haram. Okey, memperbanyakkan nawafil untuk dekatkan diri kepada Allah. Ini pun dia ajar ni, iaitu buat perkara yang sunat banyak-banyak. Bila kita ni ada kemampuan, bila kita ni sihat, buat amal banyak-banyak. Nawafil tu maknanya sunat sunat. Biasanya nawafil tu artinya ialah sembahyang sunat. Biasanya, tapi nawafil tu general lah. Seterusnya, Allah akan ingat kepada kita ketika bersangatan susah. Allah ingat kepada kita ketika bersangatan susah, kesempitan dan sakit. Itu yang tadi saya dah sebut. Nabi Muhammad SAW ketika digusur mana ketika bersama dengan Abu Bakar tu, yang nak dikejar, ketika dikejar tu, ataupun semasa di Badar, ataupun semasa perang Ahzab, perang Khandaq tu, perang gali-gali parit tu, dan lain-lain situasi menunjukkan bukti yang kuduah dalam mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca ni, kena fahamlah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita baca semua ni, kita akan jumpa Nabi masa gusur macam mana kena kejar. Masa Badar macam mana Nabi berdoa sungguh-sungguh kan. Ya Allah tolong, ya Allah tolong, gitu kan. Perang Ahzab kena kepung semua ni. Semua pada masa tu kan, Amerikanya, Rusianya, orang tak suka pada Israelnya, semua benda datang kepung orang Islam ni kan. Nak buat macam mana ni? Itulah zaman Nabi tu kan. Bukan Quraisy saja tu, dalam Ahzab tu, bukan Quraisy saja, macam semua Bani datang kepung Madinah kan. Tapi Nabi minta pada Allah, akhirnya Allah Ta'ala pun, jadi kita nak sebut sini ialah yakin pada Allah tu kan, dan minta pertolongan, mesti yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat pada Allah. Kemudian Nabi Yunus ketika dalam perut ikan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kan. Itu maknanya doa Nabi Yunus kan. Tu ingat pada Allah tu, subhanaka, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau ya Allah kan. Subhanaka, maha suci engkau. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, akulah yang teruk ya Allah, aku teruk ya Allah, ya Allah, tiada Tuhan melainkan engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah, akulah yang teruk ya Allah, aku yang teruk. Itulah yang dibaca kan. Jangan kita baca saja kan, tapi kita tak faham makna. Eloknya faham makna tu kan. Nak ceritanya itu maknanya merendah diri tu, mengaku ya Allah, aku zalim ya Allah, inni kuntu minaz zalimin ya Allah, aku ni zalim, macam tu kan. Barulah maknanya Allah Ta'ala akan, akhirnya Allah Ta'ala limpahkan kepada Nabi Yunus kan, campak Nabi Yunus tu ke pantai. Kemudian Nabi Yunus terus pergi berdakwah lagi kepada kaum dia, masuklah Islam beratus-ratus hari tu yang kita baca. Ingatkan pokok labu itu, masa kita masih bersama-sama itu. Okey, nombor 6, kemenangan bersama dengan kesabaran. Ni kemenangan bersama dengan kesabaran. Menang tu tak mesti menang perang. Menang ni maknanya ialah untuk bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa-apa pun kita kena sabar. Macam kata, contohlah kata kan, pelajar masuk exam. Jadi dia kena sabar tahan tidur, sabar membaca buku, sabar untuk dapat kemenangan. Kemenangan dia ialah result dia bagus. Tu secara dunia kan. Orang bisnes dia kena sabar. Dia kena duduk tepi tu, ni buka gerai satu hari, lepas tu orang tak datang, dia pun dah fed up lah. Tak boleh fed up kan. Awak nak capai kemenangan, awak mesti sabar. Gitu kan tak? Jadi bisnes pun kena sabar, orang belajar pun kena sabar. Macam kita ni sabar kan tak? Allah penatnya lah, tiap minggu je pun, bukan tiap-tiap hari. Masa saya di India dulu, saya nak cerita kan tak? Dulu saya belajar di Dioban. Dioban tempat tu lah kan, tempat Taliban. Jangan kata saya ni Taliban pula, tapi yang Taliban tu asal daripada situ lah. Di Dioban nama dia. Saya tulis ni, Dioban ni satu tempat di India. Saya pernah belajar situ. Gitu, Dioban ni
kawasan ni lah campuran, ada orang Hindu juga di situ kan, tapi dia tempat belajar besar lah, nama dia Darul Ulum Deoban nama dia. Saya sebut tu special tempat tu ialah belajar hadis ni. Belajar hadis ni memang dahsyat yang saya sebut itu kan. Dia belajar hadis daripada lepas subuh sampai ke asar kan. Memang kena sabar betul kan. Duduk macam mana duduknya, kita ni belajar 1 jam setengah pun dah terkapai-kapai. Kita belajar hari ni, setiap hari ni berapa ni sekarang ni, 1 jam 15 minit saja. Bukan 1 jam setengah. Yang biasa tu 2 jam kan. 1 jam 15 minit. Itu pun kita tak sabarnya, ya Allah. Tapi kadang-kadang kita buat benda lain, kita boleh sabar kan. Kalau dululah saya ingatkan kita dulu tengok Hindustan masa muda-muda dulu, masa kecil-kecil dulu saya tengok Hindustan juga kan, di kampung. Hindustan tu 3 jam. Ya Allah kan, orang boleh tengok cerita Hindustan sampai 3 jam dengan siap dengan kotak tisu nak air mata ni, sedih tengok tu kan cerita 3 jam. Cuba belajar hadis 3 jam. Orang akan kata lah, apalah belajar hadis ni sampai lama-lama sangat. Tapi tengok Hindustan orang tak pernah kata pun apalah tengok Hindustan. Okey, filem-filem sekarang berapa? 1 jam biasanya kan? Tak, biasanya 90 minit, 120 minit, biasanya 1 jam setengah. Tengok kan tak kan? Tapi orang boleh tengok. Kan? Filem hari-hari keluar kan? Setiap hari tengok tu. Dalam Astro kata kan dah. Macam-macam filem, HBO lah, macam-macam. Okey, macam-macam duk beletir saya ni kan. Kemenangan bersama dengan kesabaran. Jadi maknanya kalau kita tak sabar tak boleh. Jadi dalam Islam macam itulah. Allah Ta'ala menjelaskan betapa fi'ah ni grup yang kecil bilangannya dapat mengalahkan fi'ah yang besar dengan izin Allah apabila kita tu sabar. Itu dalam Quran mereka, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ni cerita ni dia berlaku bila? Dalam surah Al-Baqarah ayat 249 tu ialah semasa tentera tu kan, masa zaman Nabi ni, Bani Israel ni kan, lepas daripada Nabi Musa dah meninggal semua tu kan, maka lepas daripada tu mereka ni pun berlawan dah. Tentera Jalut melawan tentera Talut. Talut melawan dengan tentera Jalut. Tentera Talut ni sikit daripada Bani Israel, lalu mereka pun menang, tapi mereka ni sikit, tapi mereka menang. Okey, seterusnya sabar adalah sifat yang hebat. Seorang Muslim amat perlu kepada sabar untuk melaksanakan suruhan Allah. Antaranya ialah keadaan bala yang menimpa. Ni kena sabar ni, bala. Bala tu biasalah. Bala tu maknanya bahasa Arab ni bukannya bala tu maknanya jahat. Bahasa Melayu ni, bahasa Arab. Bala dalam bahasa Arab ni maknanya ialah satu benda yang tidak disukai oleh manusia. Sakit pun bala. Bala ni maknanya ujian maknanya dalam bahasa Arab. Ujian. Bukannya bala tu Tuhan marah. Tidak, tak semesti. Miskin, tu pun bala. Mehnah di jalan dakwah. Mehnah ni maknanya ialah perkara-perkara ujian lah, ujian di jalan dakwah. Contohnya Hajah Khadijah ni, dia suka pergi ke jumpa orang dekat Temburung tu kan. Tiba-tiba nanti datanglah tu seorang orang nak marah pada dia kan. Dia bawa parang kata. Contohnya. Jadi kata, mana Hajah Khadijah tu, aku bagi parang, mana dia? Macam mana, nak lari tak nak lari? Itu nama dia mehnah, ujian tu. Ataupun datanglah orang orang kata, awak ingat awak pandai sangat ke? Agama awak ingat betul sangat ke? Awak nak datang ajak kami ni. Tu contoh. Jadi apa kita punya feeling lah bila kat orang macam ni, mestilah down lah. Dia mari kutuk-kutuk pula, dia ludah, contoh lah kata kan. Nabi kena macam tu lah. Itu nama dia mehnah, ujian mana dia. Mehnah tu ujian. Balak pun ujian juga. Semua tu. Tapi mehnah ni benda yang menyakitkan lah kalau kita berdakwah. Untuk meninggalkan syahwat, panjang tu. Untuk meninggalkan syahwat dan perkara yang haram. Tu. Kena sabar. Meninggalkan syahwat, maknanya meninggalkan perkara-perkara yang tak bagus. Itu kadang-kadang susah kan. Sebab kita ni selalu buat benda-benda tu, jadi kita nak tinggalkan tu, ya Allah susahnya. Aku dah buat sejak daripada damik lagi, jadi macam mana aku nak tinggal ni? Dia terpaksa lawan syahwat, lawan diri tu. Itu pun sabar juga. Untuk menjaga taat kepada Allah, kena bersabar untuk semayang malam. Susah kan semayang malam ni kan, ya Allah, kena bangun pula mengantuk. Jadi aku ni kena lawan selimut yang berat, pasal ikon pula sejuk-sejuk. Jadi macam mana? Jadi nak taat kepada Allah kan, nak sembahyang pun taat kepada Allah, nak tutup aurat, itu semua tu perlu sabar tu. Semuanya
berhajat kepada sabar kerana perlukan mujahadah melawan kepayahan dan kebencian. Inilah satu benda yang payah tak kita nak laksanakan Islam. Payah kadang-kadang tu. Payah tak nak buat baik. Payah. Benci tak perkara yang nak buat baik ni. Kadang-kadang orang benci. Jadi kita lawan. Itu daripada mujahadah. Mujahadah ni ialah berusaha melawan diri untuk buat benda baik. Mujahadah Melawan namanya. nafsu, Ustaz. Melawan nafsu, betul. Dia kalau jihad, itu guna senjata tu. Itu yang nak tembak orang, tembak tu, itu jihad nama dia. Kalau mujahadah yang dalaman. Yang dalaman. Okey, semua seterusnya lagi. Banyak lagi. Allah, panjang. Memang hadis ni penjelasan dia panjang. Bersama bala, orang Melayu panggil bala lah, bala. Bersama bala ataupun karbu. Karbu ni ujian ujian maksud dia. Bersama ujian, bersama dengan kesusahan, ada jalan keluar. Kena ingat macam itulah kan. Bersama dalam gelap tu, di hujung lorong yang gelap itu ada cahaya. Kita nampak cahaya tu, kita sekarang menuju kepada cahaya tu. Akibat dari musibah dan mehnah yang berterusan ke atas orang Muslim menyebabkan dunianya terasa sempit. Tu biasalah ada cerita. Murun dan sedih. Sekiranya dia muhasabah, dia cek balik diri dia, sabar dan yakin apa yang menimpanya adalah ketentuan qada dan qadar Allah. Kalau dia fikir balik-balik, dia fikir dengan tenang, dia berfikir dengan betul-betul kan, dengan iman dia, nescaya dia kata Allah akan datang jalan keluar. Allah Ta'ala nak beri kepada kita melalui susah tu. Inna ma'al usri yusra. Okay? Jadi kalau tak ada susah, tak dapat pahala. Bila ada susah, dapat pahala. Nabi pun susah. Kita jangan fikir kita saja yang susah kan. Kalau kita tak mahu susah, terutamanya untuk beramal dengan Islam lah, tak mahu susah, maka kita tak dapat pahala. Jadi nak cari pahala, nak dapat pahala, bila kita susah tu, lawan tu dapat pahala, insya-Allah. Nabi pun 2 kali ganda kan kesusahan Nabi. Okey. Ketika saat-saat keperitan memuncak, Allah menunjukkan jalan kepada manusia. Iaitu apa contohnya? Anak Adam ni. Cerita pasal apa anak Adam ni? Kan anak Adam kan, dia dah tension. Qabil tu jahat. Habil tu baik. Kan dia bunuh. Siapa? Qabil bunuh Habil. Bila dia dah bunuh, tension dia kepala dia. Macam mana ni, aku nak buat apa ni? Sebab adik aku dah mati ni. Tu datang burung tu, burung gagak. Dalam Quran sebut. Burung gagak pun datang dalam soal Maidah tu. Lalu burung gagak tu pun tolak. Dia pun selamatlah, tanam tu dalam tu. Kan? Nabi Nuh dengan bah yang besar. Jalan tu kan, maknanya ketika tak tahan dah, teruk dah sangat kan, macam mana orang kutuk dia, Allah Ta'ala kirimkan, akhirnya selamatkan Nabi Nuh dengan naik kapal dia tu. Bah besar matikan semua. Bah flood. Bukan macam di tempat kita tu tutung sikit je kan. Ini habis, semua orang mati, tenggelam dalam air tu. Bomba tak ada dah, mana habis semua dah pada masa tu, semua sekali dah tak selamat. Yang selamatnya dalam kapal Nabi Nuh saja. Tapi siapa nak naik kapal Nabi Nuh? Nabi Nuh tak ajak orang tu. Kalau orang tu tak beriman, kan, Nabi Nuh tak beri. No, tak boleh naik awak tak nak beriman. Nak naik mesti beriman dulu. Mereka fikir selamat, termasuk anak dia kan, anak dia. Nabi Ibrahim semasa dibakar dan saat menyembelih anak dia, 2 tu Nabi Ibrahim yang besar tu kan. Maknanya kan, dia yang pertama tu kan, masa dibakar tu kan, dahsyat kan. Jadi Allah Ta'ala tengok, tunjukkan, ya nar kuni bardan, wahai api sejuk. Allah Ta'ala kata tu nombor 1. Ketika nak sembelih anak dia, nak sembelih Ismail, kan terpaksa lawan diri tu kan, sembelih anak adalah seorang kan. Masa tu dia kata kan tak ada lagi Ishak ni, dikatakan sebab dia kecil lagi yang ni. Jadi nak sembelih seorang-seorang tu, tiba-tiba arah sembelih pula. Nak sembelih, Allah Ta'ala gantikan. Nak test je, Allah Ta'ala nak test. Musa ketika dikejar oleh Firaun dan tenteranya, tadi saya cerita tadi kan, Musa kan, bila sampai tepi laut, kaum Bani Israel kata, matilah kita hari ni, mati. Tak, Nabi Musa kata, mana mati? Aku ada Tuhan lah, Tuhan aku mesti selamatkan aku. Tu kan yakin kan. Jadi yang terakhir, nombor 8 yang terakhir, bersama kepayahan ada kesenangan. Asyarhu tu maknanya senang
Asyarhu tu dalam surah kan, surah Asyarhu kan nama dia kan, surah Insyirah atau surah Asyarhu, iaitu surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Tu Asyarhu nama dia. Syarhu tu maknanya dalam bahasa Arab maknanya ialah lapang, lapang. Daripada sempit tu jadi lapang. Itu satu benda yang sempit jadi luas. Kalau rumah sempit, betul rumah luas, dia jadi asyarhu rumah tu. Okey. Jadi konsep dalam Islam ni Allah Taala ajar kita bersama payah tu ada senang. Maknanya kalau senang tak akan datang kalau tak ada payah. Dia mesti dahulu dengan susah, kemudian barulah dengan senang. Kenapa Allah Ta'ala jadikan bersama kesenangan ada kepayahan? Soalan dia, kenapa mesti ada susah dulu? Agar supaya hamba ni bergantung harap kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak ada susah, tak akan ada orang bergantung pada Allah kan. Jadi Allah Ta'ala nak tengok kita dengan susah tu, manusia ni bergantung pada Allah atau tidak. Kalau susah, tiba-tiba lari dari Allah, maka Allah Ta'ala tak akan bagi kesenangan kepada dia. Okay, ikatan akan bertambah erat. Maknanya kan, kita dengan Allah ni akan bertambah kuat bila keperitan makin kuat dan mendesak. Ikatan akan bertambah kuat bila keperitan, maka lagi susah, lagi kuat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sepatutnya. Kalau begitu, lama-lama ni Allah Taala akan berilah kepada kita asyarhu. Nombor 2, B, seorang hamba akan bertawajuh kepada Tuhannya dengan lurus dan ikhlas, kerana itulah satu-satunya jalan untuk menghilangkan kepayahan itu. Jadi bila kita yakin pada Allah, insya-Allah kan, sebab itulah dalam surah tu kan, dalam surah Alam Nashrah tu kita tengok kan, Allah Ta'ala kata Alam Nashrah Laka Sadrak. Dalam surah tu Allah Ta'ala kata, tidakkah kami telah lapangkan bagi kamu hati kamu. Ulama tafsir berkata, lapang tu, besar tu, rasa bebas, rasa luas tu, yang sebenarnya pada rumah ke, pada dunia ke, pada hidup ke, ataupun pada hati. Itu. Jadi ulama kata lapang yang sebenar dalam surah itu Alam Nashrah Laka Sadraka, hati kamu, sadraka, yes, sadraka kan. Dalam surah Sadrak tu, sadraka, mana sini sadraka, sadraka itu, sadraka tu maknanya ialah hati kamu, maknanya dada kamu, dada kamu. Sadraka tak nampak, tak apa nampak sadraka gitu, dada kamu. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami, Allah Ta'ala kata, dah lapangkan hati kamu. Erti sini ertinya, kalau harta banyak pun, kalau hati sempit jadi sempit, jadi tension juga. Jadi rumah seolah macam tak ada ertinya. Kalau katakan apa lagi, duit banyak tu kan tak, tapi tak lapang juga kalau hati sempit. Jadi kelapangan sebenar tu ialah kelapangan pada hati manusia. Kalau walaupun dia tinggal di tempat yang sempit, simple je kan, macam rumah Nabi kita, kecil je kan, taklah besar macam istana raja-raja Parsi, raja Rom ke, raja-raja Mesir ke. Tak, pada masa tu kecil je kan, tapi hatinya lapang kan. Jadi itulah kita minta kan. Jangan salah faham pula, nanti kata tak boleh lah kalau macam tu, rumah besar-besar. Bukan, tapi nak beritahu, rumah yang besar tidak menjamin hati yang lapang. Tak menjamin lapangnya rasa hati. Jadi yang sebenar tu, rasa hati yang lapang tu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala beri kelapangan, dah tak ada perkara lain lagi yang boleh menghalang kita kan daripada nak lapang tu. Okey. Jadi itulah maksud dia. Tu ada Datuk Cik Manis tu dah cakap dah. Apa? Bertawajuh tu tadi apa? Bertawajuh tu menghalakan mana dah. Tu bertawajuh. Seorang hamba akan bertawajuh kepada Tuhan, maknanya pergi kepada Allah tu. Tawajuh tu dia perkataan bahasa Arab tapi dah jadi Melayu daripada wajah, mewajahkan, itu iaitu menghalakan dirinya. Seorang hamba itu akan bertawajuh menghalakan diri kepada Allah, maknanya dia tak pergilah kepada lain. Ya, Sama seperti fafiru ilallah itu tak kita. Betul lah. Dia merasai dia perlu kepada Allah. Ya, rasa Lari kepada Allah. Dia pergi kepada Allah. Fafiru ilallah tu maknanya
berlarilah kamu kepada Allah. Gitu. Berlari tu maknanya jangan pergi ke tempat lain, pergi kepada Allah sahaja saja. Tawajjuh kepada Allah, menghala kepada Allah. Bertawajuh tu sama lah tu Ustaz. Sama lah tu, hampir samalah. Dia macam ginilah kata, kalau tawajjuh ni macam budak-budak kecil, contohnya kan kita bermain di padang, kata kita bawa anak kita ke, bawa cucu kita lah, cucu lah kan, bukan anak gitu. Kita di apa ni, padang Umar Ali Saifuddin kata, ni masa bukan PKP apa kan ni lah kan. Kita bermain-main situ, tiba-tiba kata nak hujan, kita dah ada petir kata kan. Contohlah kata kan, petir berdentung, anak kecil tu kata kan, umur 3-4 tahun tu, dia akan lari ke mana? Dia akan cari mak dia kan. Dia akan berlari-lari, mana mak dia, mana mak dia panggil. Mana nenek kalau nenek lah kan. Tapi bila dia mencari tu, itu nama dia tawajjuh tu, mencari mak dia, mencari ibunya, mencari indungnya. Bila itu nama dia. Kita ni bila susah sepatutnya kita pergi kepada Allah gitu kan. Bukannya pergi cari tempat lain. Bukan minta kepada tempat lain. Allah tak hirau. Itu tak boleh. Okey, habis tu kita baca sampai situ jadi insya-Allah kita masuk pula sekarang kepada pelajaran yang terdapat dalam hadis ini. Ada 7. Jadi minta bacalah insya-Allah. Minta siapa-siapa boleh bacakan. Kalau tak faham kita tanya. Keserang boleh baca keserang. Okey. Okey. Yang mana? Yang pelajaran Puluh. Jangan ikut muka surat saya tu, muka Yang surat. pelajaran. Okey. Pelajaran Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang terdapat dalam hadis. 1. Perhatian Rasulullah SAW dalam mengarahkan umatnya serta menyiapkan generasi mukmin idaman. 2. Termasuk adab pengajaran adalah menarik perhatian pelajar agar timbul keinginannya terhadap pengetahuan sehingga hal tersebut lebih terkesan dalam dirinya. Boleh cerita sikit yang tu, nombor 2 tu, menarik perhatian tu. Menarik perhatian pelajar. Maksudnya Ustaz mau cerita tak? Kalau daripada hadis tadi tu, di mana dia ambil daripada hadis ni? Hadis kita kan, hadis kita ni ini kan. Pengetahuan sehingga hal tersebut adalah lebih terkesan dalam dirinya. Ni yang di sini, ni. Ni. Yang Nabi berkata, wahai budak tu. Itulah dia kata, maknanya dia kalau kita zaman sekarang ni kita kata attention please kan, supaya kita ni nak tarik perhatian dulu kan. Kata saya cakap, hai cik manis. Dengar sini cik manis. Tu tarik perhatian lah tu. Kalau cakap ni Hajar Sairah, dengar ni. Pengumuman. Betul. Jadi Nabi tu ajar macam tu lah cara dia nak ajar seorang tu, anak tu, dia panggil ya gulam, aku nak cerita pada kamu ni, dengarlah, maksud dia gitulah. Silakan aja. Okey, yang ketiga, siapa yang berterusan melaksanakan perintah-perintah Allah, nescaya Allah akan menjaganya di dunia dan di akhirat. Yang keempat, beramal soleh serta melaksanakan perintah Allah dapat menolak bencana dan mengeluarkan seseorang dari kesulitan. Hajah tanya lagi. Hajah pula, semua yang pembaca mesti jawab. Siapa-siapa je nak jawab. Nombor 3 tu, nombor 3 dia kata, siapa yang berterusan melaksanakan perintah Allah, nescaya Allah menjaganya dunia dan akhirat. Bukan ke ramai orang Islam, orang bukan Islam kaya, dia tak laksanakan perintah Allah. Macam mana tu? Istidraj kan tu? Betul lah tu. Nama dia istidraj, nama dia. Saya tulis sini. Istidraj gitu. Nampak ke tu? Nampak ke? Tak nampak dah. ISTIDRAJ. Padang saja. Ya betul. Cuba tulis di situ. Tulis pada istidraj gitu. Daraj istidraj macam tu. Gitu ya. Yang kedua ni, Apa maksud istidraj tu?
hidup di dunia. Apa? Reda-reda. Macam orang kita sembahyang, kita bersedekah apa, dia pun kaya apa macam mana. Betul. Betul. Dia maknanya tak bersedekah, tak apa, tapi kaya juga. Macam dia ni tak ikut Islam pun. Tapi hidup okey, tak ada masalah. Itu kalau macam tu sihat. Tapi tani baik kan, beriman, kita ni beramal, tapi tiba-tiba sakit. Macam mana ni? Aduh. Itu nama dia istidraj. Yang kelima lagi Ustaz. Ya? Yang kelima, Yang kelima, teruskan. tidak mengarahkan permintaan apapun, yakni yang tidak dapat dilakukan makhluk selain kepada Allah semata-mata. Macam mana Hajah? Hajah lagi kena terangkan. Tidak mengarahkan permintaan apapun, tidak meminta selain daripada Allah. Kalau kita, kalau gini Hajah, macam mana? Saya apa ni, saya nak minta tolong Hajah Khadijah sikit lah. Hajah Khadijah boleh tak? Sebab Hajah Khadijah dah pergi ke Kuala, dia tu suka pergi ke mana? Ke sanalah Temburung. Saya nak minta tolong belikan udang galah kata. 1 kilo boleh? Boleh. Contohnya, tu saya minta pertolongan daripada orang kan? Tidak mengarahkan apapun, Boleh tak boleh tu? tidak dilakukan. Yang tu boleh lah. Yang tu boleh lah. Tidak lah. Sebab itu boleh dilakukan oleh makhluk kan? Ya. Jadi kalaulah yang tidak boleh dibuat oleh makhluk, itu tak boleh. Kalau kita pergi kepada jumpa doktor, tolonglah ni berubat anak saya sikit boleh ni. Itu boleh tak macam tu? Boleh. Nanti jangan kata tak boleh, mesti minta pada Allah sahaja. Bukan. Minta pada Allah tu yang doktor tak boleh buat. Apa doktor tak boleh buat? Menyembuhkan. Betul. Doktor tak boleh menyembuhkan. Kalau doktor boleh menyembuhkan, mesti doktor sihat selama-lamanya sampai kiamat Ya. Doktor tak boleh menyembuh, doktor boleh berobat. Itu. Jadi kita minta pada doktor supaya berobat anak saya, cucu saya, gitu kan. Yang anak Hajah tu kan, cucu Hajah tu pergi Singapura tu kan. Kita bukan kita mengatakan bahawa doktor sana di Singapura tu boleh menyembuhkan. Tak, itu usaha gitu kan. Kita minta supaya dia tolong kita, berusaha untuk bukannya kita kata dia boleh menyembuh. Kalau kita kata dia boleh menyembuhkan, itu dah rosak akidah tu. Itu Allah Ta'ala saja yang boleh menyembuhkan. Gitu Seterusnya yang keenam ya, betul. Yang keenam, manusia tidak akan mengalami musibah kecuali berdasarkan ketetapan Allah Ta'ala. Okeylah, insya-Allah tak. Faham. Menghormati waktu dan menggunakannya kepada sesuatu yang bermanfaat, sebagaimana Rasulullah SAW memanfaatkan waktunya saat beliau berkenderaan. Belajar Abbas. Betul. Belajar apa sajalah semasa, walaupun di mana saja berada, di atas kenderaan, di atas unta, di atas keledai lah, pada hadis ni kan. Habislah insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Hadis yang ke-19. Jadi kita pergi mana Hajah tadi? Hajah Khadijah. Selesai Ustaz. Kita buka kepada apa-apa soalan lain pula. Boleh tak? Ya. Kita ni ada 5 minit lagi Ustaz. Betul. Ya. Itu ada soalan tu. Ya. Ustaz boleh beri, saya baca. Ustaz boleh beri pencerahan surah Al-Qalam ayat 1, Nun wal qalam wa ma Nun wal qalam wa ma yanshurun, dan hadis dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Ada 2 perkara tu okey, 2 perkara. Tak, saya rasa tak satunya penjelasan tentang ayat Quran tu kan. Betulkah ajar Rafi'ah? Betul Ustaz. Ada 2 benda. Yang pertama sekali ayat Nun wal qalami wa ma yanshurun. Okey. Wa ma yasturun, minta maaf.
wal qalami wama yasturun. Ayat tu, nun tu, nama dia adalah apa ni, dipanggil huruf muqatta'ah dalam bahasa Arab, dipanggil huruf-huruf yang terpotong. Huruf terpotong ni mana ada beberapa surah dalam Quran ni Allah Ta'ala mulakan startnya dengan satu huruf ataupun dua huruf atau tiga huruf ataupun empat huruf atau lima huruf, sampailah yang paling banyak dalam surah Maryam lah, kaf ha ya ain sad. Alif, contohnya sekarang alif lam mim. Contohnya alif alif lam ra, contohnya qaf, contohnya semua tu nama dia huruf muqatta'ah. Salah satunya ialah nun ni, nun gitu. Wal qalami, dan demi qalam. Kita cerita dulu nun ni. Huruf-huruf ni apa makna dia? Ulama-ulama banyak pendapat sebenarnya. Ada satu pendapat kata ialah merefer kepada satu perkara yang tertentu. Ada yang kata nama-nama Nabi Muhammad SAW. Ada yang kata macam-macam. Ada yang kata nun tu makna apa, alif tu makna apa, lam makna apa, mim makna apa, macam-macam. Tapi pendapat yang kuat ada dua. Ada dua pendapat yang kuat. Yang pertamanya, Allah nak beritahu, nak mencabar, nak challenge. Challenge siapa? Iaitu orang-orang Quraisy yang mengaku, mendakwa, claim mereka ni sangat hebat dalam bahasa Arab. Hebatlah orang Arab kan. Orang musyrikin, orang Mekah ni memang hebat bahasa Arab. Tapi Allah Ta'ala nak beritahu Quran ni hanyalah merupakan susunan daripada ayat huruf-huruf ni saja. Huruf yang berapa? 27 huruf kan. Dia tak ada lain. Ada huruf lain tak? Ada huruf nga ke? Ada huruf ga ke? Tak ada. Itu bukan huruf Arab tu. Nga, ga tu orang Melayu. Jadi Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala guna nun. Semua tu nak beritahu Allah Ta'ala gunakan huruf-huruf ni lah semua. Kalau kita sekarang ni, kita tahu coding komputer kan. Orang buat kod komputer ni, dia simple je kan. Orang belajar C ke, orang belajar C++ ke, orang belajar apalah, saya tak tahu sangat. Tetapi coding komputer tu, dia huruf-huruf biasa, tapi dia susun tu, cara dia susun coding tu sehingga memberi satu makna. Gitu. Memberi ni sehingga orang boleh design yang complicated tu. Quran pun macam tu juga. Dia huruf-huruf yang sama, yang awak semua faham, wahai orang Quraisy. Tapi kenapa awak tak buat? Buat dah kalau awak boleh. Allah Ta'ala cabar kan. Buat dah. Buat. Boleh buat? Tak boleh. Tak boleh. Habis tu kenapa tak nak beriman? Awak ingat ni fikir Muhammad punya ke ni? Tu kan contoh dia. Jadi gitulah. Itu satu pendapat yang kuat kata. Satu pendapat yang kuat lagi, dia kata hanya Allah Ta'ala saja mengetahui maknanya. Itu dalam tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain yang apa ni, yang Hajah Khadijah kata nak belajar akan datang tu, Jalalain. Dia kata apa? Dalam Jalalain dia kata pendapat yang paling kuat sekali, bila huruf terpotong-potong ni, artinya ialah Allah Ta'ala saja yang tahu maknanya. Kita tak tahu maknanya apa. Habis wal qalami wa ma yasturun tu ialah qalam dan qalam. Dan demi qalam Allah Ta'ala bersumpah dengan pen wa ma yasturun, dan apa yang mereka tuliskan, iaitu orang manusia tuliskanlah. Manusia, dan juga apa, jadi Allah Ta'ala bersumpah lah dengan tulisan tu dan juga konten dia. Masturun tu konten dia. Tu habis tu. Part yang kedua, soalan yang kedua tu hadis Nabi SAW. Nabi kata ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Itulah hadis dia. Maksud dia, dunia ni adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Maksud hadis ni bukanlah maknanya kita ni masuk penjara dan orang kafir tu masuk syurga dalam dunia ni. Maksudnya ialah mereka ni tak ada ikatan. Mereka yang tak nak mengikat diri mereka. Jadi bila tak terikat ni, maknanya dia nak buat apa saja. Dia nak makan babi ke, dia nak minum arak ke, alkohol jenis apa ke, liquor ke, semua dia spirit ke, ikut dia lah kan. Maknanya dia boleh buat, dia tak ada ikatan dah. Dia pergi ke Bali, dia makan apa saja kan. Dia pergi ke Papua New Guinea, dia makan lah apa-apa. Orang Papua New Guinea tu makan babi ke apa, semua dia makan. Sebab dia tu kafir. Tapi kita orang Islam ni, kita ni seolah-olahnya penjara kan. Tak boleh buat apa-apa suka hati. Ada ikatan kita.
Ikatan maksudnya yang ni haram, yang ni boleh, yang ni haram, tak boleh. Seolah macam neraka lah, seolah-olah bukannya neraka kan. Bukan kita ni sepik banyak lagi benda yang boleh kan. Gitulah. Tapi terbaliklah kan, bila sampai ke akhirat, di sana adalah syurga bagi orang mukmin. Kita boleh buat apa saja. Orang kafir tu jadi masuk dalam penjara, iaitu neraka. Wallahu a'lam bissawab. Okey, sekian dulu untuk harian ni Ustazah. Sebelum tadi mengakhiri kelas harian ni, mungkin Ustaz tahu sudah tentang cucunya Kak Hajar Rahimah tu sudah Ustaz doakan Yang mana yang di Singapura tu? Singapura. Ya. Ya. Tapi Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hari ni dia operation brain surgery. Masya-Allah. Saya ada teks Ustaz hari ni kemarin. Betul. Hari ni. Betul. Ya. Muka-muka Jadi, sihat. hari ni dia dalam masa ni dalam OT lah. Brain surgery. Ya, insya-Allah. Moga-moga. Doakanlah, Insya-Allah, amin, insya-Allah. Pada semualah tolong doakan. Insya-Allah. Okay, terima kasih. Ya. Kita ni doa penutup Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la maridan illa shafaitah wa la maridan illa shafaitah ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Okeylah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Ustaz.